Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, hari ini kita akan pada kelas yang lepas kita dah bincangkan masalah incarnation ataupun penjelmaan kalimah Tuhan yang disebut sebagai tajassud di sisi orang Nasrani, di mana menurut mereka ialah Isa itu adalah kalimah ataupun kalam Tuhan yang menjelma sebagai makhluk. Jadi kita bantah. Yang pertama, kita kata akidah tajassud ini bersumberkan kepada Gospels yang tidak dipercayai, iaitulah Gospel of John. Yang kedua, menjelmanya kalam dalam bentuk makhluk adalah batil pada akal. Dan setiap yang batil pada akal mestilah batil pada syarak, kerana syarak tidak bawa perkara yang tidak masuk akal. Baik. Wajahnya kita kata dia batil. Yang pertama, kalimah yang menjelma ini, iaitulah kalam Allah Ta'ala, kun, jadilah. Jikalau ia zat dan sifat, jikalau kita kata kalimah ni adalah zat Allah dan sifatnya kalam sekaligus, ini melazimkan yang menjelma tu bukan sekadar kalimah tu sahaja, tetapi dengan zat, iaitulah bapa. Jadi Isa dalam masa yang sama adalah bapa dan anak. Yang ni ditolak oleh orang Kristian sebab dia kata bapa lain, anak lain, kan? Kalau kita kata yang menjelma itu zat sahaja, bukan sifat, tentulah batil juga. Jadi yang menjelma tu bapa, bukan anak. Jadi tinggal jawapannya menurut orang Kristian ialah dia kata yang menjelma tu sifat sahaja, iaitu sifatul kalam. Sifat al-kalam, kalamullah. Jadi kalau dia sifat, sifat tidak boleh berpisah daripada zat. Mana boleh sifat menjelma menjadi satu entiti yang lain daripada zat, kan? Apatah lagi menurut mereka anak dan bapa mempunyai entiti yang khusus, yang berbeza. For as the father had life in himself, so had he given to the son to have life in himself. Jadi dia ada dua wujud yang berbeza. Okey. Jadi maknanya batil. Yang kedua, jikalau lahud ni maknanya apa? Ketuhanan. Bersatu dengan nasud. Nasud ni apa? Kemanusiaan. Maka jika bila lepas dia bersatunya lahud dengan nasud, dia kekal mempunyai dua tabiat, tabiat lahud dan tabiat nasud. Dan ini yang dipegang oleh gereja barat, gereja Greek. Jika ia bersatu dan bertukar menjadi satu tabiat sahaja, dan ini dakwaan Nasrani Qibti Mesir, dia kalau kata kekal lagi, lahud kekal dengan lahudnya, nasud kekal dengan nasudnya, ni bukan kesatuan, bukan itihad, bukan penjelmaan, kan? Maknanya kalau kita kata kita ambil sabuk Milo, buhlah ayat jadi ayat Milo, kan? Tu namanya melarut dalam air, kan? Bertukar, berubah. Tapi sekarang ni ini bukan perubahan. Kalau dia kata ada dua tabiat yang berbeza, dan ini yang mereka dakwa. Jumhur Kristian dakwa macam ni. Dia kata walaupun Tuhan telah menjelma dalam makhluk, tapi sifat ketuhanannya kekal dan tidak merubah sifat kemakhlukan yang ada pada jasad Isa. Kita kata ni bukan perubahan, kan? Ini covered. Kalau kata berubah, istihalah, macam kata gereja Nasrani Qibti Mesir, Koptik Mesir, tentulah akan ada benda yang hilang daripada satu juzuk yang lain, kan? Masalahnya kalau kata kita ambil air, kita masuk dalam freezer, jadi ketuk air, akan hilang sesuatu, iaitu sifat cair, berubah menjadi kita kata berubah menjadi apa? Ais ketul yang pejal, sifat pejal. Jadi tak mungkin kalau dah Tuhan menjelma jadi makhluk, mesti hilang, sama ada hilang sifat ketuhanannya atau hilang sifat kemakhlukannya. Sekarang Isa, kalau kita baca dalam Bible, sifat apa yang banyak ada pada dia? Ialah sifat makhluk.
Jadi bertukarnya Tuhan menjadi makhluk mustahil pada akal. Akal yang waras tak boleh kata. Dan dalam masa yang sama, macam mana akal nak kata Tuhan menjadi makhluk, sedangkan untuk menerima manusia bertukar menjadi haiwan dengan sendirinya pun ialah benda yang tak boleh diterima akal, melainkan ada kuasa Tuhan yang buat benda tersebut. Tetapi takkanlah kalau Tuhan berubah menjadi makhluk, siapa yang nak mentadbir alam ni? Habis ya, tak ada hal Tuhan, kan? So dia adalah benda yang memang tak masuk akal. Yang ketiga, kita kata jika Al-Masih itu sendiri kalimah Allah, maka kalimah adalah sifat yang tidak berdiri sendiri. Ia tidak mencipta dan tidak berkuasa. Yang berkuasa Tuhan, iaitu zat berserta sifatnya sekali. Jadi tidak tergambar pada akal yang sejahtera sifat adalah satu benda yang berasingan daripada zat. Dalam Torah Old Testament dijelaskan, and he said, thou can not see my face, for there shall no man see me and alive and live. Ni dalam Exodus 33:20. Maknanya dia kata sini, Tuhan tak boleh dilihat. Kalau orang tengok Tuhan, orang takkan mati di dunia. Ini makruf lah, kan? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Jadi ini benda yang diketahui. Kalau tengok pun tak boleh. Okey, dia kata, makna dia apa kata? Orang Nasrani kata, maksud Tuhan menjelma jadi manusia tu, dia kata tadarra'a Allahutu bin nasut. Tadarra' maknanya dia pakai pakaian manusia. Maksudnya Isa tu macam pakaian dia, macam perisai, dia berlindung balik tu. Dia berlindung pada siapa? Saya kita akan habaq. Tuhan nak sembunyi diri dia daripada syaitan. Okey, dia sedang bermain teka-teki dengan syaitan. Baik. Jadi dia kata Tuhan masuk dalam badan Isa sebab nak sembunyi daripada syaitan. Okey. Jadi dia kata Isa tu macam perisai, dia duduk belakangnya. Tayyib. Kita kata kalau macam itu tak masuk akal juga. Macam tak masuk akal? Kalau tengok pun dia boleh hancur mati. Kharra Musa sa'iqa. Musa pingsan. Bukit ja'alahu dakka, berkecai. Macam mana Tuhan boleh masuk duduk dalam dia? Kalau tengok pun hancur, macam mana masuk? Kan? Tak masuk akal. Jadi ni pun tak boleh terima juga alasan. Yang kelima, kita kata, tayyib, kenapa Tuhan mesti menjelma jadi manusia? Kenapa kalimah ni mesti jelma jadi manusia? Dia kata sebab nak menyampaikan wahyu. Tayyib, kita kata kalau menyampaikan wahyu, sebelum Isa, pasal apa dia tak menjelma? Dia hantar malaikat, kan? Ataupun dia bercakap di sebalik hijab macam dengan Musa. Okey, kita tanya dia, sebelum ni, daripada Nabi Adam sampai Nabi Musa dan Nabi-Nabi selepas itu, adakah wahyu Tuhan mencukupi ataupun tak cukup? Kalau dia kata mencukupi dengan cara yang telah dilakukan sebelum ni, dengan sekadar menyampaikan wahyu dengan malaikat ataupun bercakap di sebalik tabir, kita kata kenapa tiba-tiba mai zaman Isa nak kena menjelma jadi manusia? Tak berhajat. Tuhan tak berhajat untuk menjelma jadi manusia untuk sampaikan wahyu. Tayyib, kalau dia kata tak cukup, mesti jelma jadi manusia baru wahyu tu boleh sampai dengan baik, baru manusia boleh faham. Kita kata kalau macam tu, dia kena jelma di setiap generasi, bukan Isa saja. Dia kena menjelma di setiap generasi. Dia kena menjelma dalam badan Musa, menjelma dalam badan Ibrahim, menjelma dalam badan Lut, menjelma dalam badan Ayub, baru boleh wahyu tu sampai, kan? Tapi tak berlaku. So atas dua takdir ni dia adalah batil. Baik. Punca kekeliruan kaum Nasrani dalam hal ini adalah gagal membezakan antara fi'il dan maf'ul, antara perbuatan dan objek. Ini punca sebenarnya. Allah Ta'ala menciptakan Isa alaihi salam dengan kalimahnya kun, yang mana kalimah kun, jadilah, adalah ucapan yang ditutur oleh Allah. Kun ialah kalamullah.
suara Tuhan yang keluar daripada Tuhan, perbuatan Tuhan, kan? Yang merupakan sifatnya, berdiri dengan zatnya. Adapun Isa alaihi salam adalah makhluk yang dijadikan dengan kun, tapi dia bukan kun tu sendiri, tapi dia adalah mukawwan, objek yang terhasil dengan ucapan Tuhan kun, jadilah. Bukan kalimah kun tu sendiri. Orang Nasrani dia faham seolah macam kalimah kun tu menjelma jadi Isa. Ni masalah. Sebab dia kata Tuhan kamu saya kata dalam Quran kamu kata wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimahnya yang dicampakkan pada Maryam. Jadi dia kata tengok Isa kalimah Tuhan. Tayyib, kita kata perkataan kalimah Allah disandarkan kepada Isa kerana dia dicipta dengan kun, melalui ruh. Sebab tu dia dikatakan kalimah dan ruh, kalimatullah dan ruhullah. Sebab apa dinamakan kalimatullah? Sebab cerita dengan kun. Pasal apa ruhullah? Sebab dia jadikan dengan ruh tanpa jasad, sebelum ada jasad lagi. Manusia lain jadi jasad dulu, lepas tu baru Tuhan tiup ruh. Betul tak? Kan? Isa tak? Isa Tuhan tiup roh dulu, lepas tu baru jadi jasad dalam perut Maryam. Special. Macam mana Adam alaihi salam Tuhan cipta daripada tanah, lepas tu Tuhan kata kun, jadilah. Dia tak ada janin, jadi orang terus, kan? Dia tak melalui proses macam manusia biasa. Macam mana Tuhan kata kun, jadilah unta daripada batu, keluar unta Nabi Saleh, kan? Lepas tu unta tu pula beranak pula tanpa ada unta jantan. Macam mana juga Yahya mak dia mandul, kan? Tiba-tiba Tuhan jadikan Yahya daripada wanita yang mandul, kan? Tayyib. Sebab tu Imam Ahmad kata fakana Isa bikun wa laysa Isa huwal kun walakin bil kun kan. Fal kun minallahi qawlun wa laysa kun makhluqa. Imam Ahmad kata Isa itu wujud dengan ucapan kun, jadilah, dan bukan Isa itu sendiri ucapan kun, tetapi dia wujud dengan ucapan kun. Maka kun itu daripada Allah adalah ucapannya, bukan makhluk. Itu maksudnya. Baik. Jadi Allah Maha berkuasa mencipta dengan cara yang dia kehendaki. Allah menciptakan Ishaq alaihi salam daripada ibu yang tua telah keputusan haid, daripada Sarah, kan? Allah menciptakan unta Saleh daripada batu, dan daripada unta tersebut Allah ciptakan pula anaknya tanpa unta jantan. Allah menciptakan Yahya daripada ibu yang mandul. Allah ciptakan Adam daripada tanah, dan Allah ciptakan Hawa isterinya daripada Adam, tulang rusuk Adam, tanpa ada wanita. Apa masalahnya? Kalau Tuhan cipta Isa, benda tu hebat sangat, lebih daripada cipta Adam. Sebab tu Allah Ta'ala kata inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah macam Adam. Macam mana kamu yakin Adam jadi tanpa ada mak dan bapa? Apa yang pelik sangat Isa jadi tanpa bapa sampai kamu nak kata Isa anak Tuhan? Tak perlu. Macam mana kamu beriman Adam Nabi, berimanlah juga Isa Nabi. Itu maksud dia, kan? Baik. Jadi ini di antara hujah yang menjawab batilnya akidah incarnation ataupun tajassudul kalimah. Tajassud al-kalimah wal-'iyadzubillah adalah akidah yang batil. Taib. Pesan yang ketiga dalam Trinity adalah Holy Ghost ataupun Ruhul Qudus, wal-'iyadzubillah. Oknum ketiga dalam Trinity, Holy Spirit atau Holy Ghost, yang mana menjadi medium inkarnasi kalimah atau oknum kedua. Dia adalah medium, yakni dia yang menjelmakan kalimah ke dalam bentuk manusia. Menurut gereja barat, Holy Ghost terpancar ataupun terhasil, proceeded daripada oknum bapa dan anak sekaligus. Macam mana tu pelik tu? Maksudnya seolah macam kalimah tu masuk dalam perut Maryam melalui bapa, lepas tu datangnya, terbitnya Ruhul Qudus, kan? Tak tahu macam mana, kan? Dan
Sedangkan gereja timur mengatakan Ruhul Qudus ni hanya datang daripada bapa. Dia tak dilahirkan, tapi dia terpancar, mumbathiq, terhasil. Macam mana terhasil pun tak tahulah kan, tapi dia tidak terdahulu, tidak terkemudian daripada bapa kan, wujud sama-sama tapi terhasil, tak tahu lah macam mana kan. Baik, dalil kaum Nasrani berkenaan ketuhanan Holy Ghost. Apa dalil mereka? Dalil mereka sering mengaku bahawa mereka tak ada dalil yang cukup untuk menegaskan Holy Ghost ni Tuhan. Tapi sebab gereja dah kata, percayalah kan. Cuma dia berdalilkan beberapa perkara lah. Di antaranya dia kata, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was exposed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Okey, ayat ni apa makna? Tak mana yang kata Holy Ghost Tuhan kan? She was found with child of the Holy Ghost. Tak kata Holy Ghost Tuhan pun. Dia tak kata Holy Ghost create the child kan? Kalau dia disebut Holy Ghost yang cipta anak tu ke apa ke, mungkinlah, tak ada kan. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Okey, tayyib. Son of God kita dah bincang apa makna dia, hamba Tuhan kan. Adapun Holy Ghost dalam ayat ni pun tak menyokong makna dia adalah Tuhan. Dia roh yang suci daripada Tuhan, makhluk Tuhan yang Tuhan akan tiup masuk dalam Maryam kan. Jadi ayat ni tak menyokong ketuhanan. Tetapi dia gunakan ayat apa? Ayat tengok ni, Dr. Rock sini kata, many of the things spoken in regard to the Holy Spirit are only an extension of what Bible declares about the person of Christ. In fact, the Bible does not give an extensive treatment of the Holy Spirit. Bible sendiri tak cerita secara baik, secara elok tentang Holy Spirit ni apa, Tuhan ke bukan. Sebab tu berlaku pertelingkahan. Baik. Jadi yang dia pegang apa dia? Orthodox doctrine. The orthodox doctrine is that as Christ is God by an eternal filiation, so the Holy Ghost is God by eternal procession. He proceeded from the Father and from the Son. Sebab tu. Tapi dakwaan apa dalil tak ada. Just kepercayaan yang telah dipakai oleh sejak turun-temurun. Turun-temurun. Jadi itu kita percayalah. Baik. Mereka bersandarkan dalil, kita akan sebut nanti, mereka bersandarkan dalil dalam Old Testament dan juga New Testament berkenaan dengan ayat-ayat yang merujuk kepada Spirit of God. Jadi dia kata Spirit of God tu Holy Ghost. Sebab dia kata Holy Ghost ni apa? Hayatullah, sifat hayat bagi Allah. Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Jadi Allah ada sifatul hayah, sifat hidup. Jadi dia kata Holy Ghost ni apa? Ini adalah roh Tuhan, yang mana dengannya Tuhan hidup dan menghidupkan yang lain. Okey. Jawapan kita yang pertama, sandaran Bible adalah sandaran yang meragukan, sebab dia kitab yang palsu. Yang kedua, punca kesesatan kaum Nasrani dalam masalah ini kembali kepada kebebalan mereka dalam memahami makna roh, spirit yang disandarkan kepada Allah. Kerana sesuatu yang disandarkan kepada Allah mempunyai dua jenis, sandaran sifat kepada zat seperti pendengaran, penglihatan Allah, maka ini sifat Allah Ta'ala diletakkan daripadanya. Sandaran zat kepada Allah seperti Baitullah, unta Allah, naqatullah, maka ini sandaran makhluk kepada penciptanya, dan sebagai satu kemuliaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah. Istilah Holy Ghost namakan Spirit of God termasuk dalam jenis kedua ni, sebab dia makhluk yang berdiri sendiri, bukan sifat. Baik, kalau dia sifat, dia akan ada dalam Tuhan. Tidak mungkin dia terpisah entiti asing daripada Tuhan. Masalahnya dalam Genesis, and the Spirit of God move upon the face of the waters. Dalam Genesis chapter number 1 verse number 2, Spirit of God hovering on the face of water. Baik, makna Spirit of God di sini angin. Sebab dalam teks Hebrew dia kata Spirit di sini apa? Ruah. Ruah, mana ruh? Yang mana ruah maksud di dalam bahasa kita daripada Hebrew terjemah secara literalnya maknanya angin ataupun hembusan. Jadi angin Tuhan, hembusan Tuhan, angin, udara. Kan? Bukannya satu sifat Tuhan. Okey.
Kalau kita tengok, the Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty had given me life. Dalam Job 33:4. Apa makna kita faham di sini? Ialah dia adalah satu roh yang Tuhan tiup ke dalam badan Ayub untuk menjadikan dia. Dan itu betul, semua manusia Tuhan tiup roh. Kan, semua manusia Tuhan tiup ke dalam jasad dia roh. Di mana dalam sifat yang sama dia kata, all the while my breath is in me and the Spirit of God is in my nostrils. Yang ni Tuhan hembuskan roh dalam jasad dia melalui lubang hidung dia. Okey. Dan ini dia cerita pasal Adam. Dia kata, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Jadi maknanya menurut mereka, manusia itu dihidupkan Tuhan bila Tuhan tiupkan roh ke dalam jasad dia melalui lubang hidung dia. So makna di sini, spirit yang dimaksudkan dalam Job adalah spirit yang sama dalam Genesis chapter number 2 verse number 7, iaitulah roh yang ditiupkan dalam jasad manusia, yang mana semua manusia ditiupkan dengan roh tersebut. Maka dia bukan sifat Tuhan. Kalau kata Spirit of God itu adalah sifat Tuhan, kita semua Tuhan, bukan Isa seorang. Sebab dalam jasad kita semua ada ruhullah, ada roh daripada Allah, roh bi amrillah, roh yang ditiup dengan perintah Allah. Kan? Tayyib. Maka spirit atau roh di sini bukanlah sifat Tuhan, namun makhluknya yang dengannya dia menghidupkan jasad. Okey. Selain itu, bukan Isa alaihissalam disifatkan sebagai insan yang diisi dengan Holy Spirit ini. Bahkan ada juga individu lain dalam Old Testament, iaitulah Bezalel. And the Lord spake unto Moses, saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship. Dalam Exodus chapter number 31 verse 1 until 3. Maknanya apa? Sebelum Yesus, dah ada orang lain yang telah disumbatkan Tuhan, dihembuskan Tuhan dengan Spirit of God, iaitulah Bezalel anak Uri. Bezalel ibn Uri ibn Hur, satu orang lelaki zaman Musa yang dianggap orang yang soleh lah kot dalam ayat ni, wallahu alam. Kalau kata orang yang masuk Spirit of God ni adalah jelmaan Tuhan seperti dakwah mereka, maka Bezalel juga jelmaan Tuhan. Pasal apa orang Nasrani tidak menganggap Bezalel sebagai the first incarnation of God? Tak juga. Wal'iyadzubillah. Kan? Maka jelaslah perkataan Spirit of God tidak merujuk kepada sifat Tuhan, tetapi merujuk kepada makhluknya. Maka Holy Ghost yang datang kepada Maryam adalah makhluk Tuhan, iaitu malaikat Jibril alaihissalam yang meniupkan padanya ruh. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu maksudnya. Allah Ta'ala kata, dan Maryam binti Imran yang telah memelihara kemaluannya, lalu kami hembuskan padanya ruh kami. Ruh kami, yang ni ruh daripada kami dengan perintah kami. Dia telah membenarkan kalimah-kalimah Tuhannya dan kitab-kitab Tuhannya, dan dia termasuk hamba kami yang bertakwa, taat. Imam Ahmad bin Hanbal kata, wa tafsiru ruhillahi innama ma'naha annaha ruhun bi kalimatillah khalaqaha Allah kama yuqal abdullahi wa sama'ullahi wa ardullah. Makna ruh Allah, maknanya ialah ruh yang dijadikan dengan kalimah Allah, kun fayakun. Allah menciptakannya seperti mana disebut hamba Allah, langit Allah, bumi Allah. Sebab dia zat yang berdiri dengan sendirinya. Kan? Hal ini sangat mudah difahami jika kita berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan apa-apa disandar kepada Allah. Kita ulang sekali lagi, kita dah sebut tadi, ada dua jenis sifat. Kalau yang disandarkan kepada Allah itu sifat yang tidak mampu berdiri dengan sendirinya, berhajat kepada zat, maka dia adalah sifat Allah, seperti tangan Allah, istiwa Allah,
pendengaran Allah, penglihatan Allah, hidup Allah, itu sifat. Sifat bukan makhluk, sifat. Kan? Kalamullah, kalam Allah. Kalau yang disandarkan kepada Allah itu zat, benda yang berdiri sendiri, yang ada sifatnya sendiri pula. Seperti Baitullah, rumah Allah, Abdullah, hamba Allah, Ruhullah, Rasulullah, Nabiullah, Naqatullah, Ardullah. Ini maknanya apa? Makhluk. Dia panggil idafatu tashrif. Idafatu tashrif, sandaran pemuliaan, nak mengangkat derajat. Maksudnya makhluk ni ada special kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeza dengan makhluk lain yang tidak disandarkan kepada Allah. Kan? Itu maksud dia. Tayyib. Disebabkan gagal memahami konsep ini, telah sesatlah banyak golongan Nasrani, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dia pun tak boleh faham benda ni. Di mana menurut kaum Nasrani, mereka memahami bahawa sifat dan zat itu entiti yang berbeza. Dia pun ingat zat satu benda, sifat satu benda. Atas dasar itu Nasrani menjadikan sifat-sifat Allah itu jelmaan entiti berbeza, lalu mempertuhankan makhluk. Dia ingat apa saja yang disandar kepada Allah, sifat Allah. Sebab Tuhan kata Isa adalah, daripada jumpa dalam Bible, mereka lah kata kan, sebab Isa ni adalah kalimatullah, sebab Isa ni adalah ruhullah. Ada ingat Isa tu adalah sifat Tuhan, sifat Tuhan? Tak, bukan begitu. Bukan begitu. Mereka dengar orang Yahudi sebut anak Tuhan, mereka ingat anak Tuhan tu makna Tuhan. Dia ingat anak tu macam begotten, dilahirkan. Tak, bukan begitu. Taib. Mu'tazilah pula menafikan sifat-sifat Allah atas dasar jika diisbatkan bagi Allah sifat ini, melazimnya berbilang-bilang al-qidam ataupun al-qudama ataupun al-qadim. Mu'tazilah, syubhat dia dengan Nasrani sama. Bila Nasrani kata, tengok, Isa kalimah Allah. Kalau Isa kalimah Allah, maka kalau kalimah Allah bukan makhluk, Isa bukan makhluk. Mu'tazilah, dia faham sama macam Kristian faham. Dia faham bahawa kalau kita sebut kalimah Allah, maka dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah, yang tidak boleh lekan daripada Allah, sifat Allah. Okey. Jadi dia kata, kalau macam itu kita tak boleh kata dia bukan makhluk. Kita kena kata kalamullah tu makhluk, Al-Quran makhluk. Sebab kalau kita kata Al-Quran bukan makhluk, ini melazimkan qaul bahawa Isa bukan makhluk. Balik pada syubhat orang Nasrani. Jadi untuk mengeluarkan diri mereka daripada himpitan orang Nasrani ini, Mu'tazilah bagi jawapan yang menunjukkan kebebalan mereka. Dia kata kalamullah makhluk, Al-Quran makhluk. Jadi Isa makhluk. Jadi masa Tuhan bercakap dengan Musa, Tuhan ciptakan kalam pada pokok. Jadi pokok yang bercakap innani anallahu la ilaha illa ana. Pokok yang kata akulah Allah, yang tiada Tuhan selain aku. Betul ke begitu? Wala'iyadzubillah. Jadi dia kembali kepada tajassud al-kalimah, balik kepada isu penjelmaan kalimah dalam bentuk makhluk. Sama juga dengan golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah mazhab mereka paling dekat dengan tajassud al-kalimah. Sebab itu bila Ibnu Kullab bawa teori ni, teori kalam nafsi ni, orang semua tuduh Ibnu Kullab tali barut Nasrani. Kan masa tu sampailah Ibnu Taimiyah mempertahankan Ibnu Kullab bahawa dia bukan tali barut, tapi dia tersilap. Kan? Maknanya, sebab bila Ibnu Kullab kata Tuhan kalam dia tidak ada huruf dan suara, lalu dia menciptakan kalam, iaitu Quran. Kan? Maknanya, dan Al-Quran adalah ibarat akan kalam Allah yang nafsi. Jadi dia kata inilah konsep tajassud kalimah. Ulama kata inilah konsep tajassudul kalimah. Maknanya asalnya kalimah yang ada dalam Tuhan itu tidak boleh didengari, tidak ada sifat, tak nampak dan sebagainya.
Tiba-tiba Tuhan jelmakan dia dalam jasad Isa. Balik kepada konsep tajassud al-kalimah, wal-iyadhu billah. Tapi orang Nasrani, orang Asy'ariyah nak mengelakkan mereka dituduh mempertuhankan Isa. Mereka kata dak Al-Quran makhluk, macam mana Isa juga makhluk, kan? Jadi mereka juga keluar dengan cara yang salah seperti juga Asy'ariyah, dan mereka lebih bebal seperti Mu'tazilah, dan mereka lebih bebal daripada Mu'tazilah, kan? Sebab mereka lebih jelas adanya hulul. Alhamdulillah, adanya hulul. Sebab apa? Mu'tazilah kata tak, kalam Allah tu memang makhluk terpisah, Allah cipta tempat lain. Asy'ariyah kata tak, kalam Allah yang ada dalam diri Allah Ta'ala, kalam nafsi, masuk dalam kalam lafzi yang makhluk, dia ibarat oleh kalam lafzi. Kan jelas tu tajassud tu, kan? Nampak dia punya hulul masuk dalam tu. Wal-iyadhu billah. Baik, ni kita dah bincang dalam kelas hari Selasa. Baik, Asy'ariyah juga dalam masalah ini, satu lagi, menafikan berdirinya dengan zat Allah itu sifat af'al, dan menurut mereka fi'al adalah maf'ul. Ni pun satu masalah lagi. Asy'ariyah bila dia pun nak menafikan bahawa kun itu adalah jelmaan, dia kata Tuhan tidak berdiri padanya af'al, sifat perbuatan, kan? Betul tak? Kita dah kata Asy'ariyah menafikan sifat af'al ikhtiyariyah. Okey, jadi samalah konsepnya di sini. Dia nak keluar daripada syubhat orang Nasrani ni. Besar syubhat Nasrani pada orang Islam. Sebab apa? Asy'ariyah dia tak boleh faham isu bahawa di sana ada dua benda. Yang pertama, perbuatan Allah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang merupakan sifat Allah, dengan satu lagi objek yang kena buat. Sebab kalimah masdar dalam bahasa Arab, masdar seperti fi'lun, khalqun, amrun, kalimah, kan? Yang ni, dia masdar ni kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada perbuatan itu sendiri, ataupun digunakan untuk merujuk kepada maf'ul yang kena buat, objek. Masa Allah Ta'ala kata hadza khalqullah, langit dan bumi ni, kita kata ini adalah as-samawati wal ard khalqullah. Kita kata langit dan bumi adalah ciptaan Allah. Maksudnya apa? Langit dan bumi adalah makhluk yang dicipta Allah Ta'ala. Jadi khalqullah merujuk kepada makhluk Allah. Dan khalqullah juga merujuk kepada sifat yang ada pada Allah, iaitu mencipta. Mencipta, perbuatan Allah mencipta. Allah khaliq, pencipta. Ini merujuk kepada Allah Ta'ala kata ala lahul khalq, bagi Allah lah penciptaan, yang ni sifat mencipta, yang tu untuk Allah, kan? Asy'ariyah kata tak, al khalqu huwal makhluq, khalq adalah makhluk, makhluk adalah khalq, kan? Jadi yang ni tak betul lah. Maknanya seolah-olah mereka nak kata bahawa kembali kepada konsep jelmaan kalimah kun, bahawa kun tu sendiri adalah makhluk, cuma disandarkan dia makhluk Allah kerana dia wujud dengan iradah dan kehendak Allah Ta'ala. Okey, ini kita dah bincang dalam masalah asma' wa sifat. Demikian juga bila Asy'ariyah mengatakan bahawa sifat ma'ani adalah bukan ain zat dan bukan ghair ain zat. Ni juga tak difahami. Apa makna Asy'ariyah sifat ma'ani, sama' basar, kalam, adalah bukan ain zat, dia bukan zat itu sendiri, tapi dia bukan juga bukan zat. Ni raf'un naqidain, angkat dua benda yang berlawan mustahil. Baik. Jadi apa syubhat yang sebenar? Syubhatnya balik kepada bab pertama yang kita ambil dalam subjek adian, iaitulah balik kepada falsafah Plato, masalah kulliyat mujarradah. Kulliyat mujarradah, apa dia kulliyat mujarradah? Yang Plato sebut akal-akal tu, kan? Yang Plato kata di sana ada alam akal, alam misal, nama dia forms, yang dalam tu ada segala yang baik-baik, ataupun segala sifat, seperti baik, seperti warna, seperti biru, seperti putih, seperti hitam, kan?
Jadi Plato anggap hitam itu adalah satu entiti yang berbeza yang wujud dalam alam misal, dalam alam forms. Kan? Itu kulliyat mujarradah yang telah kita sebutkan pada kelas-kelas yang lepas. Tayyib. Macam yang kita dah sebut sebelum ni, kulliyat mujarradah adalah ma'qulat, bukan mawjudat. Betul tak? Kan? Kita dah ambil kan? Ambil tu pastilah. Ingat tak ingat tu benda kedua lah. Kan? Tapi anda yakin yang mana dah hajak benda ni? Kan? Itu anda yakin. Tak ada siapa boleh menggoyahkan keyakinan anda bahawa anda telah hajak. Okey? Baik. Jadi kita dah sebut hari itu bahawa kulliyat mujarradah ma'qulat. Dia adalah benda yang difahami dalam akal sahaja. Tidak ada pada wujud melainkan entiti yang berbeza. Maksudnya tidak ada di sana satu benda nama dia biru, kan? Ataupun warnanya ungu, tak ada. Itu yang difahami oleh akal. Akal tengok kursi biru, orang pakai tudung ungu, kursi ungu, tudung warna ungu, apa baju warna ungu, kan? Jadi orang kata, akal faham ini ungu, kan? Tapi ungu yang wujud pada kursi bukanlah ungu yang wujud pada tudung, pada baju, kan? Anda suka warna ungu, nasib lah. Okey, jadi maknanya akal dia memahami makna. Makna itu wujud dalam akal sahaja. Dia tidak ada di sana satu alam lain namanya alam forms, kan? Masalahnya orang Nasrani, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, semuanya ambil benda ni. Semuanya terkena syubhat ni. Seorang sikit ambil syubhat Plato. Dia ingat bahawa di sana ada benda tu tersendiri, ataupun diambil daripada teori Aristotle yang mengatakan di sana ada hal dengan form, sama-sama juga. Ada zat dengan sifat yang berbeza, kemudian bercantum barulah bentuk benda. Kan? Maknanya di sana ada namanya kerusi dalam satu alam lain, sifat. Lepas tu datang kayu apa semua ni, sifat itu bertemu dengan kayu-kayu tu, maka jadilah kerusi. Kan? Tak, bukan macam tu. Kerusi jadi bila orang ambil kayu, ketuk paku dan sebagainya, buat. Itu baru betul. Bukan di sana berlaku satu turun daripada alam yang lain, masuk dalam alam jasad, lepas tu bentuk kerusi. Tak? Kan? Baik. Kerana kita kata zat melazimi sifat. Jadi sifat dia bukan zat pada pemahaman akal sahaja. Kita boleh bayang dua benda beza, zat dan sifat. Itu betul. Tapi pada wujud, zat wujud bersama dengan sifat, tak boleh terpisah. Sifat berwujud dengan zat, tak boleh terpisah. Seperti mana kata Imam Ahmad rahimahullah, faqulna la naqulu inna Allah lam yazal wa qudratuhu wa lam yazal wa nuruhu, walakin naqul lam yazal bi qudratihi wa nurihi, bi qudratihi wa nurihi. Kita tak kata Allah sentiasalah wujud dan tak ada sebut dan kudratnya, dan cahayanya, tak boleh. Sebab itu melazimkan terpisahnya benda ni. Kita kata Allah itu telah sedia wujud beserta sifat-sifatnya, beserta kudrahnya, beserta cahayanya. At-Tahawi kata mazala bi sifatihi qadiman azaliyan. Sentiasalah Tuhan itu beserta sifat-sifatnya. Allah bi sifatihi ilahun wahid. Allah beserta sifat-sifatnya Tuhan yang satu. Bukan Allah Tuhan, lepas tu sifatnya Tuhan, sifat-sifat lagi Tuhan. Tak, bukan. Orang Nasrani dia faham begitu. Bapa zat, anak kalimah, Ruhul Qudus hayat. Zat, sifat-sifat, tiga-tiga ni Tuhan. Harutlah begitu. Kan? Mana ada boleh zat dan sifat wujud pada entiti yang terpisah. Jadi pernyataan Imam Ahmad ni membantah teori kulliyat mujarradah Plato dan hal dan form, hydroformism oleh Aristotle. Tayyib. Kemudian kita nak faham, kalau kita dah nampak begini batil akidah Trinity, ni habis bab Trinity, kita tak ada, dia akidah yang batil, berlawanan dengan akal yang sejahtera, dan dia adalah akidah yang tak masuk akal, dan jelas dia akidah yang syirik, menjadikan Tuhan berbilang-bilang. Ala raghmi unufil nasara, walaupun mereka tak setuju macam mana pun, tetaplah mereka telah syirik, menyembah Tuhan yang berbilang-bilang.
Jadi macam mana satu agama samawi, agama yang dibawa oleh seorang Rasul yang begitu hebat, Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam, macam mana pengikut dia boleh sesat macam ni? Kita pun heran. Banyak punca sebab. Banyak punca dan sebab lah. Tapi di antara punca yang paling ulama' bahaskan ialah kesan dan pengaruh wathaniyah, pengaruh ajaran pagan terhadap orang Nasrani. Yang menyebabkan pengaruh ni banyak, kerana mereka hidup dalam tekanan. Setelah mereka Nabi Isa diangkat ke langit, orang Nasrani hidup dalam tekanan kerana mereka adalah dianggap Yahudi oleh Empayar Rom. Mereka dianggap Yahudi oleh Empayar Rom. Jadi bila Empayar Rom himpit orang Yahudi, himpit sekali orang Nasrani. Dia tak bezakan. Jadi mereka hidup dalam tekanan. Jadi terpaksa mereka kena menyesuaikan diri mengikut agama pagan yang ada dalam Empayar Rom. Baik. Jadi Trinity ni, kalau kita tengok ajaran Tuhan tiga tapi satu, satu tapi tiga ni, dia ajaran yang masyhur dalam agama-agama pagan, agama-agama sembahan yang menyembah berhala. Yang paling terkenal adalah agama Hindu. Dalam agama Hindu ada kalimah yang sama pula tu. Dia panggil Trimurti. Memang itu bahasa dia. Tri dalam bahasa Sanskrit maksud tiga. Trimurti. Dia kata, iaitulah kewujudan Tuhan yang satu dalam tiga persona yang beza. Tuhan yang satu wujud dalam three person, iaitulah Brahma, Vishnu dan Shiva. Itu datang lah. Brahma, Vishnu dan Shiva, tiga persona beza tapi Tuhan yang satu. Kata Pandit Ram Sivan, although buku ni mana bahasa Inggeris, bukan nak terjemah. Tak boleh baca bahasa Sanskrit. Although one and inconceivable, in order to interact with the physical universe, which is projection of itself, Brahman takes on a personal aspect known as Isvara. Isvara then further manifest in a threefold form. As Brahma, Isvara creates the universe with the aid of his Shakti Sarasvati. Dia ada bini pula. Ni satu lagi hal. Kan, Sarasvati ni Tuhan betina, Tuhan Dewi. Kan. Jadi dia kata Brahma yang mencipta alam. Tak sama. Bapa yang mencipta alam. Tapi melalui kuasanya adalah namanya Sarasvati. Maknanya depa jadikan kuasa, iaitulah sifat Tuhan, satu entiti yang beza pula. Brahma is the personification of the attribute of being, Sat, transformed in becoming. As Vishnu, he sustains the creation with the assistance of his Shakti Lakshmi. Vishnu pula dia adalah penjaga, muhafizul alam, melalui kuasanya Lakshmi, iaitulah Dewi yang perempuan tu lah. Dia bukan Dewi yang betul, dia adalah jelmaan kepada sifat Vishnu. Vishnu is the personification of the attribute of bliss, Ananda. And as Shiva, he dissolves, transforms and recreates the universe with the help of Kali. Shiva adalah dewa yang memusnahkan. Shiva being the personification of the attribute of consciousness, Chit. These three are not spirit gods, but the supernal embodiments of the eternal cosmic dynamics of the centrifugal, centripetal and harmonizing forces. This process can be linked to water vapor. Tengok dalil sama. Dia bagi dalil ayat sebiji macam padri kita sebelum ni. Dalil dia pun sama. Dalil dia pun dia kata macam ayat. To water vapor, Brahman, condensing into water, Isvara, and then solidifying into different shapes and forms as ice. The Trinity, although different, all these substances are nothing but H2O. Pandai dia. Tengok, dalil pun sama dengan orang Nasrani. Bayangkanlah. Idea sama, dalil yang sama. Kan? Tu. Apa lagi kita nak kata? Of course lah Hindu main dulu. Of course lah Hindu datang dulu. Kan? Hindu tu kita belajar Hindu awal lagi. Kan? Jadi maknanya Hindu datang dulu, kan?
Menurut akidah Hindu juga, Tuhan boleh menjelma, incarnation, yang disebut sebagai avatar. Dan juzuk Tuhan yang menjelma itu adalah Vishnu. Dan antara penjelmaannya yang paling sempurna menurut mereka adalah Krishna. Kan? Kita dah sebut itu bahawa Tuhan dalam ajaran Hindu boleh menjelma dalam avatar. Yang menjelma siapa? Vishnu. Tujuan avatar ini menjelma sebab apa? Untuk menyelamatkan dunia daripada kemusnahan. Dalam Bhagavad Gita dia kata, whenever there is a decline of dharma, berlakunya peninggalan hukum syariat, O Arjuna, and an increase of adharma. Adharma maknanya lawan kepada dharma lah. Dalam bahasa Sanskrit maknanya lawan. Macam agama. Agama maknanya anti material. Kan? Dalam bahasa Sanskrit agama maknanya anti material. Itu Hamka sebut dalam tafsir Azhar. Then I incarnate myself for the protection of the good and for the destruction of the wicked, for the establishment of dharma, and I am born from age to age. Tapi dalam konsep apa, Tuhan sentiasa menjelma. Tapi orang Kristian kalau dia kata Tuhan sentiasa menjelma, dia nampak sangatlah dia ambil sebiji-sebiji, dia kena alter lah sikit. Kan? Okey. Jadi begitu kuat hubungan antara doktrin Trinity dan Tajassud Yesus dalam agama Kristian dengan agama Hindu. Selain itu, akidah Trinity turut dijumpai dalam banyak agama pagan dan falsafah Yunani. Sebagai misalnya, falsafah Neoplatonism yang dikembangkan Plotinus di Mesir mengatakan kewujudan alam ini terdiri daripada 3 entiti. The Holy One, yang satu yang tak ada sifat, kemudian melahirkan naus akal, kemudian akal ni muncul daripadanya spirit, roh, yang menjadi roh kepada alam sejagat. Yang daripada 3 ini wujudnya alam jasad. Nampak? Datang daripada Plotinus yang bermarkas di Mesir. Juga dalam agama Mesir kuno, penyembahan Tuhan yang 3, iaitu Osiris, Isis dan Horus, yang dianggap sebagai Tuhan yang 3 tapi satu, merupakan ibadat yang paling masyhur dalam semua lapisan masyarakat. 3 Tuhan ini dianggap satu dan tersebar pula dalam agama Yunani pada zaman pemerintahan Rom di Mesir. Demikian juga Tuhan Pitah yang dianggap pencipta, kalimatnya Tut, dan rohnya Horus. Ketiga-tiga ini di sisi orang Mesir 3 oknum untuk Tuhan yang satu. Maka tidak heranlah Patriarch Iskandariah merupakan padri yang paling terkehadapan dalam membela akidah Trinity semasa persidangan Nikea. Dan ini Tuhan Osiris ataupun Isis duk pegang anak dia Horus, yang ni Maryam duk pegang anak dia Jesus. Kan sama? Kan? Tukar ya. Kan senang? Ambil sama, benda tu sama. Tuhan ni kita transform, tukar supaya orang boleh terima agama kita. Kita carilah tokoh yang sama. Itu cara dia buat. Baik. Demikianlah hakikat doktrin Trinity adalah anutan ajaran-ajaran pagan dan syirik yang diserap masuk dalam agama Nasrani. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yu'fakun. Allah Ta'ala kata apa? Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah, dan berkata orang Nasrani Al-Masih Isa anak Allah. Dhalika qawluhum bi afwahihim, itulah perkataan mereka dengan mulut mereka. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl, mereka meniru orang kafir sebelum mereka. Siapa seorang apa? Hindu, pagan dan sebagainya. Allah Ta'ala habaq dalam Quran, siap lah. Cuma kalau kita tak mengaji adian, kita tak faham makna ayat ni kan. Itu je lah. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl, mereka meniru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Anna yu'fakun, macam mana mereka boleh lagi berdusta? Jelas bahawa mereka mengambil akidah daripada ajaran kufur, ajaran pagan. Baik. Demikian juga kalau kita kaji lagi ajaran dalam Eropah masa dulu, mereka ada i'tiqad berkenaan dengan anak Tuhan nama dia Mitra. Sama juga, jadikan Isa tu adalah Mitra. Taib. Jadi ini berkaitan dengan Trinity. Ada soalan? Kata soalan kita sambung je. Ya, panjang ni. Baik. Akidah yang kedua yang paling penting, yang paling utama dalam ajaran Kristian ialah akidah doktrin
salib dan penebusan dosa, kafarah ataupun fidyah ataupun fida, penebusan dosa, salvation ataupun atonement ataupun reconciliation. Okey. Asas kedua terbenanya agama Nasrani adalah seperti disebut dalam Nicaian Creed, who for us man and for our salvation came down from heaven. Jadi Isa ni turun sebab apa? Sebab for our salvation, dia kata, and was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary and was made man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried, and the third day he rose again according to the scriptures. Dalam Athanasian Creed dia kata, who suffered for our salvation, descended into hell, had his spirit world, rose again the third day from the dead. Sebab dia masuk dalam neraka, kita akan habaq macam mana berlakunya salvation. Salvation dia kena masuk dalam neraka. Tengok sebab apa masuk neraka. Ini akidah yang paling lawak. Kalau kita faham betul-betul akidah ni, kita akan tahu dia akidah yang sangat mengarut. Sebab tu anda panjangkan pada penerangan dia. Sebab memahami akidah ni, kata Ibn Taymiyah, sudah cukup untuk mengetahui ia batil. Kepercayaan terhadap penebusan dosa oleh Yesus bagi pihak manusia adalah inti penting ajaran Nasrani. The atonement is the central fact of the Christian faith, kata Dr. Rock. Dia kata ni atonement ni apa? Kafarah. Kafarah. Ambil daripada bahasa Hebrew, kapar. Kapar ni kafarah lah, kan? Penebusan dosa. Dia kata the central fact of the Christian faith. Dia adalah markas. Ini yang penting. Akidah ini tidak jelas dalam ajaran gospel, namun dapat dilihat secara jelas dalam risalah Paul. Dalam gospel tak cerita. Ini special. Akidah ni kita nak jumpa dekat mana? Bila kita masuk dalam surat-surat Paul. Jadi dibawa oleh ajaran Paul. All theologians within the Christian tradition agree that Christ died for us our sins, as Paul states. Ini Paul yang sebut, bukan gospel. Gospel tak ada. Gospel kita akan tunjuk bahawa gospel tak ajak ajaran ni. Namun mereka berbeza tentang asas teori ini. Persoalan, atas dasar apa anak Tuhan perlu mati di tiang salib untuk menyelamatkan manusia? Persoalan ni sebab apa? Apa dia punya takif, kaifiat dia? So, menurut teori klasik, dia ada beberapa teori lah. Teori klasik yang dipegang awal Kristian dulu, dia kata konsepnya macam bayak tebusan. Apa tebusan? Dia kata kematian Yesus adalah sebagai bayaran tebusan. The ransom theory is based on the notion that Christ's death constitute a ransom paid to Satan. Ya, Satan is great. Sebab dia adalah the master of death menurut ajaran Kristian. Tengok, hebat ni setan ni. Dia dah setara dengan Tuhan, kan? Dan benda ni dipewaris daripada ajaran Talmud. Dalam Talmud dia sebut bahawa Tuhan masa nak bagi kitab Taurat dekat Musa, Tuhan kena bagi sembunyi-sembunyi sebab takut setan tahu. Okey. So sekarang orang Kristian sudah terkena ini syubhat. Dia kata tengok, dia kata pasal apa? Pasal nak bayar tebusan. In order to cancel the just claims which he had on man. Syaitan ni ada suatu tuntutan yang ada atas manusia. Jadi Tuhan nak kena bayar benda ni. Macam mana nak bayar? Origen is usually given credit for this story. Orang yang bawa tadi Origen, dia punya bapa besar lah, Anti-Nicaian father. He is the first Christian theologian to teach clearly that the death of Christ is a ransom paid to the devil in exchange for the souls of men forfeited by sin, that the devil overreached himself in the transaction owing to the perfect purity of the soul of Christ, which is worth torture for him to try and retain, while Christ, both for himself and for all who will follow him, triumphed over the devil and the death. Maksudnya apa? Mudah. Bila Adam dengan Hawa buat dosa, setan kata, Tuhan, sekarang Adam dengan Hawa jadi milik aku sebab dia taat dekat aku. Dan anak-anak dia pun akan jadi hamba tebusan aku. Itu maksudnya, hamba tebusan. Okey? Jadi bila kita mati, setan akan ambil semua roh kita masuk neraka. Itu maksud dia. Jadi Tuhan tak boleh nak selamat lah ni.
Sebab setan dah ada claim. Sebab apa? Adam pi taat dekat dia. Okey, jadi manusia kena mati dan masuk neraka. Termasuklah roh nabi-nabi. Roh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh apa semua ni, semuanya setan rampas masuk neraka. Jadi macam mana Tuhan nak beli balik? Dia kena bayar. Jadi macam mana Tuhan nak bayar? Tuhan tak mau bayar juga. Dah kalau bayar, rugilah. Kita kan tidak negotiate risk. Kan? So, dia nak bayar, dia kena guna satu hilah. Tuhan buat satu hilah. Jadi Tuhan buat macam mana? Tuhan sembunyikan dalam, Tuhan turun ke bumi, bersembunyi di sebalik jasad Isa. Jadi syaitan tak tahu tentang Isa ni bukan manusia. Sebab tu dalam Injil kan ada Isa dicolek oleh syaitan 40 hari. Syaitan tanya dia, adakah kamu ni anak Tuhan? Kan? Dia tak mengaku. Kan? Tu Isa kata, wahai syaitan, telah termaktub untuk hanya Tuhan kamu saja kamu sujud. Pergi sujud dekat dia. Dia kata, Isa tak suruh sujud dekat dia. Takut syaitan tahu kata dia Tuhan. Sebab Tuhan tengah bersembunyi. Kan? Menyorok di sebalik jasad Isa. Bila Tuhan mati atas tiang salib, tu yang pelik, pasal mati tiang salib, orang tak mati sakit ke, mati semua ke? Pun boleh juga, tak ada masalah. Kan? Pasal apa mati kena salib? Sedangkan mati di salib menurut syariat Yahudi, mal'un, dilaknat. Wal'ayyad, kata tak, pasal nak mati kena dahsyat sikit, baru setan nampak kata ni bukan Tuhan. Oh, tengok dah kena paku apa semua ni, oh, dia setan kata ni bukan Tuhan ni. Kan? Setan pun yakinlah kata Isa bukan Tuhan. Bila Isa dah mati, syaitan pun tarik roh dia masuk neraka. Tengok-tengok, roh Tuhan. Allah, silap dia kata. Masa tu Tuhan kata, lah ni hang dah silap pergi ambil roh aku nak semua hak lain buat keluar. Tu teori dia. Ya, tapi inilah yang dipercayai oleh jiran kita. Dia sebut dalam Catholic Catechism. Nampak macam mana? Inilah akal dia pun, tarah akal dia pun ini. Tuhan macam ni punya lemah, punya tak erti apa. Wal'iyadzubillah. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Tak mungkin. Baik. Teori ni disokong oleh Martin Luther. Bayangkan Martin Luther, orang kata reformis cerdik tu, sokong teori yang bodoh macam ni. Bayangkan. Kan? Wal'iyadzubillah. Baik. Dan teori ni yang paling hampir dengan ayat-ayat dalam risalah Paul sebenarnya. Disebabkan teori ni terlalu teruk, datang Saint Anselm wal'iyadzubillah, salah satu ahli falsafah Oxford dulu. Okey, dia kata, teori ni teruk sangat, dia bagi teori lain. Dia kata, hak ni kalau kita depan orang Islam kacau mati kita. Kan? So dia kata macam ni, dia kata bukan sebab ransom. bukan sebab ransom, dia kata, bukan sebab tebusan, dia kata. Tetapi dia kata bila manusia berdosa, manusia telah merendah-rendahkan Tuhan, dia kata. Maka perlu ditebus kembali kesalahan tersebut. Tapi disebabkan Tuhan ni maha hebat, maha agung, maka ia nak menebus dosa, maka untuk memuaskan balik hati Tuhan, ni, untuk memberi kepuasan kepada Tuhan, untuk Tuhan ampun balik dosa manusia yang telah buat kesalahan yang besar ni. Apa dia kesalahan besar? Pasal makan buah dalam syurga tu. Kan? Besar sangat kesalahan tu, nak banding kesalahan ni pak sembah berhala ni. Kan? Itu masalah. Jadi kesalahan tu besar sangat sampai Tuhan buang mereka daripada syurga, nak bagi puas Tuhan. Wal'iyadzubillah. Bayang kalimah puas. Ini diambil daripada akidah Yahudi. Yahudi kan mereka ada korban nama dia sweet savor. Korban sweet savor ni apa? Kalau dia buat dosa, mereka kena korban satu haiwan, darah dia disapu dekat khemah tabernacle untuk hari raya Aidul Mazal. Lepas tu dia punya jasad kena bakar supaya Tuhan boleh hidu asap tu, dan Tuhan pun okey, lega. Wal'iyadzubillah. So sekarang Tuhan nak satu sweet savor, tapi sweet savor tak cukup dengan binatang. Dia mesti nak benda yang infinite. Sebab dosa manusia sekarang infinite. Dosa yang memang Tuhan tak boleh ampun. The wrath of God telah membuak-buak ni. Ni Tuhan. Sebab sifat Tuhan dalam Taurat kan, Tuhan kan jenis marah, garang, bengih gitu kan.
So macam mana kita nak puaskan hati Tuhan ni? Macam cerita The Wrath of Titan lah. Kan kena korban perempuan nak ikat tu. Gitu. Kan tengok. Tengok tu boleh faham akidah Kristian. So dia ambil dari situ. Seolah macam Tuhan ni nakkan korban baru puas kemarahan dia tu. So sekarang ni dia berkata macam mana manusia tak boleh. Sebab kita ni finite. Kita bukan infinite. Dosa kita infinite. Kita perlukan something yang infinite untuk meredakan kemarahan Tuhan. So apa cara dia? Tuhan di sebalik dia marah, dia juga Rahman Rahim. Macam tu pula. Okey. So macam mana dia buat? Tuhan buat turun anak dia sendiri jadi manusia. So anak ni lah tolong tebus dosa kita bagi pihak dia. Baru Tuhan rasa wah, satu anak kena jadi manusia. Tak jadi malaikat, tak jadi binatang. Okey? Ini Anselm punya teori. Namanya teori komersial. Sebab ni masa zaman dia memang komersial lah. Lagipun dia dibawa di Oxford kan. Baik. Oxford ni orang semua suka. Baik. Teori teladan. Teori teladan. Datang Peter Abelard, dia kata ini teruk juga Anselm punya teori ni. Seolah Tuhan ni macam jahat sangat, dia kata. Kan? Abelard kata tak boleh. Dia kata bukan macam tu. Bukan tu pula dah. Itu macam apa abang mai? Dia kata lagu ni, Tuhan ni dia nak tunjuk kepada manusia contoh tauladan macam mana manusia kena sayang dia. Sebab dia sayang sangat dekat manusia, Tuhan ni sayang sangat dekat manusia, dia pun korbankan anak dia untuk tebus dosa manusia. Boleh je manusia nak tobat, dia kata. Tapi Tuhan nak bagi tahu kata lepas ni hampa tak boleh buat dosa dah. Pasal aku tebus dengan anak aku sendiri. Ini example. Tuhan nak tunjuk cara kita nak sayang Tuhan tu macam mana? Macam anak dia sayang dekat dia. Sanggup turun jadi manusia, kena salib dekat tiang salib. Sebab tu sebagai ajaran Kristian, sampailah ada tu upacara salib diri tu. Macam kat Filipina kan, hari ulang tahun tu dia salib diri dia. Wal'iyadzubillah. Macam orang Syiah duk pukul badan lah. Kan? Dia kata yang ni, jadi dia kata punca dia apa? Cinta, kasihnya Tuhan. Bukan sebab Tuhan marah, tapi sebab Tuhan sayang sangat, dia kata. Kan, amboi sayang sampai terang tu kan? Kan? Awak Tuhan ni lemah sangat kan, sampai sayang dia begitu lemah. Tuhan mengasihani tapi dia tak lemah. Baik. Teori penalty, John Calvin pula bawa, dia kata manusia, Jesus mengambil alih tempat manusia untuk dihukum sesukarela, dan Jesus mati sebagai satu kepuasan buat Tuhan untuk dia mengampunkan dosa manusia. Yang ni dia kata macam ni, manusia memang Tuhan hukum, Tuhan memang marah dekat manusia. Okey, tapi Jesus ni tengok manusia, kesian depa ni, puak aku dah marah. Okey, so macam mana? Dia kata tak apalah pak, cek turun, cek jadi macam depa, bapak bunuh cek, tak apa, puas hati. Yang ni pak jangan bunuh depa ni, cek sayang kat depa. Tu maksud dia. Ustaz, itu dalam notes Ustaz ke? Tak ada, tapi dia jelaskan dengan bahasa utara, dia lebih rancak lah. Kalau tulis tak boleh lah, tak faham bahasa Inggeris. Itu konsep nak mudah faham. Soalnya macam itu. Sebab dia kata yang ni dia kata anak turun bukan dengan perintah, tapi sukarela, willingly turun jadi manusia. Dia kata our acquittal is in this, that the guilt which made us liable to punishment was transferred to the head of the Son of God. Therefore, in order that all ground of offense may be removed and he may completely reconcile us to himself, he by means of expiation, nak puaskan diri dia, set forth in the death of Christ, abolish all the evil that in us, so that we, formerly impure and unclean, not appear in his sight just and holy. Tuhan nak bagi puas. Dia kata Tuhan tak puas. Kalau korban manusia, dia kata tak puas, tak sedap. Kan? Jadi Tuhan, mereka ni ada lagi syubhat akidah Yahudi. Tuhan ni kena dipuaskan dengan korban bila dia marah. Wal'iyadzubillah. Sebab tu Allah Ta'ala balas balik mereka. Allah Ta'ala kata apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tu Allah sebut ayat tu. Allah nak bagi tahu, bukan aku suruh hampa sembelih korban ni, jangan hampa ingat macam pemikiran bodoh Yahudi dengan Nasrani sebelum hampa.
Yang aku nak darah dengan daging dia. Tak. Aku nak takwa. Aku nak kamu korbankan cinta kepada harta. Itu maksud. Bukan Tuhan nak suruh bakar daging tu, lepas tu cium, lepas tu rasa sedapnya daging lembu. Tak. Ataupun Tuhan nak tengok bagi dia puas. Sebab dalam ajaran Nasrani, adalah ajaran Yahudi sebelum ni, kalau Tuhan marah, mereka kena korbankan lembu ataupun ternakan mereka yang sulung, yang paling sayang, sebagai ganti anak sulung. Sebelumnya kalau tidak, mereka kena korbankan anak sulung mereka. Dahsyat tu. Mereka beralasankan kisah Nabi Ibrahim disuruh korbankan anak sulung dia. Nabi Ibrahim Tuhan bukan nak berlazat-lazat dengan daging Ismail ataupun Ishaq. Wal'iyadzubillah, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Yang Tuhan nak tengok ialah Ibrahim mengorbankan, mendahulukan cintanya kepada Allah lebih pada cintanya kepada anak tu je. Bukan ada apa pun. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Allah gantikan dia dengan sembelihan yang besar, iaitu kibash. Dan Tuhan nak kita bagi makan pada orang fakir miskin, untuk mengorbankan, bukan korban untuk memuaskan Tuhan, tetapi untuk mendidik jiwa kita supaya kita ni ada sikap dermawan, tidak cinta dunia, tidak cinta harta. Itu maksud. Allah kata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu maksud. Allah balas balik depa, Allah jelaskan balik maksud yang gagal difahami oleh Yahudi maupun oleh orang Nasrani. Orang Nasrani melihat korban satu expiation, satu kepuasan untuk Tuhan. Wal'iyadzubillah. Jadi ini tak betul. Datang Socinus 1539-1604 dia mati. Dia tengok semua teori ni semua, dia kata kacau, semua teori mengarut. So dia buat main teori non-atonement teori. Tidak ada teori kafarah, dia kata. Dia kata semua ni hanyalah tauladan. Dia bukan berkaitan dengan Tuhan nak berdamai dengan manusia, tapi just nak tunjuk kasih sayang saja. Nak tunjuk manusia macam mana jalan nak mencapai keredaan Tuhan dengan berkorban diri. Nampaklah juga alasan logik. Tapi kita kata kalau macam tu, tak payahlah suruh korban anak sendiri. Korban lembu kami sudahlah. Maksudnya Socinus dah nak balik kepada konsep Islam. Dari sudut korban itu adalah untuk mendidik takwa, mendidik contoh teladan. Tapi siapa kena korban anak Tuhan? Korban anak lembu, anak kambing. Betul kan? Tapi dia masih lagi, teori dia ditolak oleh orang Kristian lah. Sebab apa? Berlawanan dengan Nas. Berlawanan dengan Nas. Nas yang telah disebut oleh Paul. Okey? Pendapat yang rata-rata diterima hari ini ialah mereka berdalilkan dengan John 3:16. Kan, yang baru ni tersebar dalam WhatsApp tu. Inilah dalil dia. Dia kata the only adequate presupposition for the life and death of Christ is holy love. The atonement is not a matter of love only, it is holy love. Lagi dahsyat. Dia kata ni cinta yang tulus, suci, murni. Sehingga Tuhan sanggup korbankan anak dia untuk menyelamatkan kita daripada syaitan. Apa pun teori ni, dia masih lagi menerima bahawa Isa turun ke neraka. Cuma kenapa? Adakah dia satu tebusan ke? Ataupun dia bukan tebusan, just turun ke neraka tu sebab Tuhan nak selamatkan manusia, atau macam tu contoh. Itu maksudnya. Tapi cerita dia, flow dia sama. Lepas Isa mati dekat kayu salib, dia masuk neraka, syaitan pun tengok, silap, bukan roh manusia, roh Tuhan. Lepas tu Isa pun tarik keluar semua roh Nuh, Ibrahim, tarik keluar daripada neraka, masukkan dalam syurga untuk mencapai eternal life. Lepas tu dia balik duduk di belah kanan bapak dia. Tu macam tu cerita dia lah, lebih kurang. Okey. Dalam John 3:16 dia kata, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Dia kata sebab cinta kononnya, bukan tebusan, tapi cinta kononnya lah. Akidah penebusan ni, tapi kita tengok apa yang Paul sendiri cakap. Paul kata, but God commended his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath
through him. Menyelamatkan kemurkaan Tuhan melalui Isa. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also join in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. The atonement, kafarah, penebusan dosa, untuk memuaskan, reconcile, nak damai dengan Tuhan. Jadi kita ni macam dah memusuh dengan Tuhan. Tuhan kata cari satu jalan perdamaian. Macam mana kita nak berdamai? Datang korban tak jadi, Tuhan tak puas hati. So nak buat macam mana? Tuhan kata tak apa, korban anak aku sendiri. Macam tu, baru puas. Nak boleh begitu. Tuhan bukan macam tu, kan? And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and had given to us the ministry of reconciliation, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God, for he had made him to be sin for us, who knew no sin. Anak dia saya tak kenal dosa pun, tapi jadikan manusia yang berdosa, that we might be made the righteousness of God in him. Jadi supaya kita ni jadi orang yang suci balik. Setelah kita ni manusia dihukum Tuhan, dibuang daripada neraka. Jadi dia kata ajaran berkenaan perdamaian Tuhan dengan manusia melalui kematian Yesus di padang salib tidak dijumpai dalam ajaran Gospels. Ia ditemui khusus dalam ajaran Paul melalui surat-suratnya. Apa dosa tebus? Dosa apa? Dosa manusia ni berzina ke, minum arak ke, bunuh orang ke? Tak. Dosa apa? Paul menjawab, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless death ranged from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Jadi maknanya dia kata, disebabkan manusia ni semua mati dan masuk neraka walaupun tak berdosa macam Musa dengan Nabi-Nabi sebelum Musa. Kalau kita, kerana dosa kita, dia kata tak jadi. Pasal apa Musa masuk neraka? Pasal apa Nuh masuk neraka? Musa tak berdosa. So dia kata jawapan dia, dosa Adam. Dosa Adam. Kita semua kena tanggung, kesian. Kan? Baik. Dijelaskan oleh F.B. Meyer, Adam's sin has affected the standing of every man, but the grace and the obedience of the one man, Jesus Christ, has secured for all men the offer of the free gift. The guilt that lay upon the rest by the sin of Adam has been removed from the race by the obedience of the Son of Man to the cross. Jadi dosa Adam. Dosa Adam, bukan dosa kita minum arak, dosa kita bunuh orang, dosa kita langgar syariat, tak. Kan? Dosa Adam Tuhan kena tebus, bayangkanlah. Kan? Tebus dengan cara mati kat kayu salib pula tu. Wal'iyadhu billah. So tengok dia kata, for as much then as the children are partakers of flesh and blood. Jadi Isa ni ambil darah dan daging. He also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Devil ni apa dia? Him that had the power of death, that is the devil. Jadi cara untuk mengalahkan syaitan yang berkuasa mengawal kematian ni apa cara? Kena anak Tuhan tu sendiri mati. Dengan cara tu dia akan mengalahkan syaitan. Kan? And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Terikat, bondage. Jadi nampak tu teori yang awal tu, itu yang sesuai dengan nas-nas ni. Cerita ni tak masuk. Kalau ikut cerita ni, dia memang nampak tebusan betul. Kita ni jadi hamba tebusan kepada syaitan setelah Adam taat kepada syaitan. Wal'iyadzubillah. Sedangkan dalam Quran cerita je lah, Adam bertaubat on the spot dan Tuhan terima. Sebab Adam memang diciptakan untuk bumi, bukan untuk syurga. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Tapi benda ni tak ada dalam Bible. Dia ingat Adam diciptakan untuk syurga, untuk hidup selama-lamanya. Tapi Adam langgar perintah Tuhan, maka Adam kena buang ke bumi. The fallen man. Macam mana ada juga the fallen angels. Salah konsep yang salah. Adam diturunkan ke bumi bukan sebab dia berdosa, memang sebab dia dicipta untuk turun ke bumi. Sebab tu Adam diturunkan ke bumi setelah dia diterima taubatnya. Tengok susunan flow surah Al-Baqarah tu, Allah cerita taubat terima dulu. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Lepas tu Allah Ta'ala kata qulna hbitu minha jami'a. Lepas tu Allah Ta'ala turun semua kali kamu ke bumi. Sebab memang diciptakan untuk di bumi. Memang Tuhan dah rancang macam tu pun. Bukan Adam dibuang ke bumi kerana kesalahan, tak. Bukan itu. Adam dibuang ke bumi kerana, bukan dibuang, memang dia ditempatkan di bumi. Memang dia diciptakan daripada bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi kami ciptakan kamu, kepada bumi kami kembalikan kamu, dan dari bumi kami keluarkan balik kamu di hari akhirat. Tuhan kata dalam surah Taha. Kan? Itu konsep manusia di sisi Al-Quran. Mereka ada manusia ni adalah anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan. Itu salah. Bila dia sayang, pasal apa yang buang ke bumi? Dia pun nak jawab soalan tu, dia merapu meraban aku ni. Kan? Tebusan syaitan lah, apalah. Kan? Dia main cerita mengarut aku ni. Kan? Tayyib. Tengok Matthew Hari kata, the devil was the first sinner and the first tempter to sin, and sin was the procuring cause of death. And he may be said to have the power of death, as he draws man into sin, the ways whereof are death. As he is often permitted to terrify the conscience of man with the fear of death, and as he is the executioner of divine justice. Tengok, syaitan ni adalah the executioner of divine justice. Syaitan tu. Ini gambaran mereka terhadap syaitan. Syaitan sebenarnya di sisi orang Kristian adalah sekutu Tuhan. Konsep kembali kepada Hades, adik kepada Zeus yang ditugaskan jaga neraka. Itu jawapannya. Dan memang dalam akidah Apostle Creed dia berguna kalimah Hades. And he descended into Hades. Dia turun ke alam bawah tanah. Konsep dia seolah di sana syaitan ni adalah satu Tuhan juga, tapi dia dewa yang lain, dewa yang tidak disukai orang. Macam Hades macam Zeus, cerita dah senang cerita. Lepas tu Hercules anak dia, itu cerita. Dan Hercules sudah mengalahkan Hades. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Agama Roman Yunani kuno yang memang sedia dipegang oleh Konstantin. Dan Konstantin nak, kalau kamu nak agama Nasrani ni jadi agama empire aku, buat macam ni juga. Itu jawapan dia. Dan itu yang diputuskan dalam persidangan Nikaya, untuk menjadikan agama Nasrani adalah versi baru bagi agama Roman kuno. Bapaknya Zeus, anaknya Hercules, musuhnya syaitan Hades. Itu cerita dia. Jelas ketara pengaruh ajaran pagan. Ajaran pagan memang jelas dalam agama Kristian. Wal'iyadzubillah. Kan? Hailing their souls from their bodies to the tribunal of God. Syaitan yang panggil roh mereka untuk kena hukuman Tuhan. There to receive their doom and then being their tormentor, as he was before their tempter. In these respects, he may be said to have had the power of death. But now Christ has so far destroyed him who had the power of death, that he can keep none under the power of spiritual death. Nor can he draw any into sin, the procuring cause of death, nor require the soul of any from the body, nor execute the sentence upon any but those who choose and continue to be his willing slaves and precise in their enmity to God. Jadi dia kata seolah macam Isa tu yang telah mengalahkan syaitan. Macam mana Hercules mengalahkan Hades, macam Pegasus mengalahkan Perseus mengalahkan Hades. Kan macam tu, sama lah.
Kan kalau baca cerita Yunani tu, sama macam tu lah. Itulah konsep dia. Nak faham tak ada lagu lain, itulah faham dia. Ataupun balik kepada agama macam agama Majusi, Ahura Mazda, Ahriman, dengan dia punya satu lagi yang akan datang di akhir zaman, di mana menurut mereka bila Ahura Mazda telah mengeluarkan Ahriman itu Tuhan yang buat benda jahat, dia nak kalah ke Ahriman tak boleh. Dia kena datang anak dia di akhir zaman yang akan mengalahkan kejahatan dan akan mengembalikan balik kerajaan cahaya, kerajaan Ahura Mazda. Sama. Itu konsepnya. Itulah konsep penebusan dosa. Juga agama pagan. Macam mana Trinity adalah agama pagan. Dia agama syirik. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah. Mereka tiru akidah orang kafir sebelum mereka. Allah musuhi mereka hingga hari akhirat. Itu hukuman dia. Mereka dilaknat secara laknat abadi oleh Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadhu billah. Kan? Jelas akidah ni. Lepas tu kita kata tasawur, memahami akidah ni, nampak dia punya kesesatan. Tak payah, tak masuk rat lagi ni, bawa cerita yang ni. Kan? Rat dia panjang ni buah ni. Kan? Ibn Taymiyah rat akidah ni 18 wajah. Kan? Kita ambil dalam 13 wajah bila 18. Okey. Tapi jelas Ibn Taymiyah kata sebenarnya untuk menjelaskan rosaknya akidah ini banyak. Cukuplah kamu faham dia. Dia kata, kalau kamu faham akidah ni, kamu tahu akidah ni memang sesat. Akidah ni memang karut. Sebab penting kita nak faham akidah ni. Kalau dia sesat, maka inilah membuktikan bahawa Isa memang tak disalib. Untuk apa Isa disalib kalau tak ada salvation? Kan? Wal'iyadhu billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan sambung ni insya-Allah. Sebab masa pun dah agak jauh. Yusuf Ali mai pula dan ada kelas lain lagi. Adakah ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan, faham Faham. Alhamdulillah. Okey, khair insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pengumuman, kita ada kuliah khas hari Sabtu dan Ahad. Penting tu Ahad ni 29 Oktober hari Ahad 11.30 pagi kita ada tajuk sejarah perkembangan Khawarij oleh Ustaz Fazhan yang akan bentangkan kerja beliau, menceritakan perkembangan Khawarij dari zaman awal munculnya sampailah ke zaman ISIS ni. Kan? InsyaAllah. Dan 30 Oktober kita ada hubungan ilmu kalam dengan pemikiran radikal pukul 9.30 pagi. Itulah saya yang akan bentang hari Ahad 30 hari bulan. Kita nak mendedahkan bahawa sebenarnya yang radikal ialah aswaja. Itu je. Nak habaq. Kan? Itulah golongan yang berfahaman ahli kalam, bukannya orang yang ikut akidah salafi. Dan pukul 11.30 pagi disambung dengan satu penyampaian maklumat penting oleh satu kumpulan research yang bukan daripada aliran kita, aliran lain, tapi kita mempergunakan mereka dalam isu ini. Itulah daripada Iman Research Center. Mereka akan membentangkan kajian mereka di mana mereka ni telah pun pergi bertemu dengan orang yang terlibat dengan ISIS di Malaysia ini khususnya. Dan mereka dah pergi tengok pun tempat training ISIS dekat Malaysia ni. Dan mereka dah jumpa banduan-banduan ditangkap oleh counter-terrorism. Jadi mereka berjaya mendapat maklumat pendedahan yang sangat menggemparkan, iaitulah bahawa golongan yang dituduh ISIS ni tidak ada kaitan langsung dengan Salafi. Jadi mereka ada bukti-buktinya. Mereka akan bentangkan pada hari Ahad ni pukul 11.30 pagi insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab.